Terima kasih. Tadi terima kasih Datuk Yang Ketua. Tadi Yang Berhormat Ketua Pembangkang ada menyebut tentang Turki selepas berlaku islah politik, kerana Yang Berhormat sebut awal tadi bahawa memerlukan kepada islah politik. Jadi bila berlaku islah politik maknanya melonjak dia punya ekonomi, dan tadi pun disebut bahawa Indonesia sudah ke hadapan, Thailand pun ke hadapan, Filipina pun ke hadapan tadi disebut, padahal dulu semua negara-negara ini berada di belakang Malaysia. Sekarang ni dapat potong. Jadi nampak macam hujah Yang Berhormat tadi kata Turki bila berlaku perubahan islah politik pada 2002 sangat bertentangan dengan pendapat pemimpin-pemimpin kerajaan. Dia kata jangan tukar kerajaan, nanti Malaysia jadi mundur. Jadi semua negara-negara tersebut dia tukar kerajaan tapi dia maju. Thailand tukar kerajaan, tukar Perdana Menteri, Malaysia makan beras siam. Jadi macam mana Yang Berhormat? Nasihat Perdana Menteri jangan tukar kerajaan itu sama nada dengan nasihat Mubarak di Mesir, Ben Ali di Tunisia. Semua pemerintah yang otoritarian atau diktator memang cukup takut dengan perubahan. Cukup. Saya rujuk sekali lagi tentang kebincangan ekonomi yang berpanjangan. Ada yang menanyakan, apakah kita hanya melihat kepada angka-angka yang negatif? Tidak benar. Angka besar kedudukan defisit itu kalau 1-2 tahun boleh dipertahankan. Kalau 14 masuk 15 tahun harus merunsingkan. Yang paling buruk pada hemat saya, yang sudah betul, ialah jurang pendapatan keluarga yang makin melebar. Gini koefisien di antara golongan yang maha kaya dengan golongan miskin. Kalau ikut unjuran laporan UNDP 2010, itu Malaysia itu di antara yang paling parah. Negara bukan miskin, tetapi kesenjangan pendapatan yang cukup melebar di antara yang paling kaya dan paling miskin. Gini koefisien. Gaji yang tidak meningkat dan pertumbuhan ekonomi yang lembab itu berpunca dari kegagalan meluruskan struktur ekonomi. Sebab itu kita harus membedakan di antara bajet yang menyenaraikan gula-gula dan pengumuman sagu hati, tetapi tidak langsung punyai keberanian dan tekad politik atau kesungguhan membetulkan kelemahan asas dalam struktur ekonomi. Tidak berani menegur sektor golongan mahakaya yang punya kepentingan dalam syarikat-syarikat besar atau IPP atau monopoli untuk membetulkan struktur itu. Dan ini pada hemat saya dan Tuan Yang Ketua adalah kelemahan besar. Keengganan kerajaan berbicara soal kepinjangan struktur ekonomi negara kerana kurang tekad politik, tidak berani menyentuh keuntungan kroni yang berlebihan, monopoli syarikat keluarga serta golongan mahakaya yang bersekongkol dengan mereka. Rasuah dan penyelewengan terus menjadi musuh utama ekonomi dan kesejahteraan negara. Ada keengganan kerajaan Barisan Nasional untuk mengangkat amalan tata kelola yang baik yang akan menyelar penyelewengan, pemborosan dan melemahkan daya saing. Anggaran khusus ketirisan oleh pelbagai pihak memberi gambaran bagaimana hutang negara dan rakyat berpunca dari amalan rasuah dan penyelewengan. Anggaran jumlah ketirisan sama ada dari sudut rasuah, pembaziran, boros, belanja yang lebih daripada sepatutnya, itu mencecah 28 bilion ringgit. Dan ini banyak disentuh dalam laporan Ketua Audit Negara 2008. Wakil-wakil Barisan Nasional banyak menafi sekeras-kerasnya. Tetapi rakyat boleh menilai apabila seorang tokoh yang rapat dengan pemerintah dimaafkan hutang berjumlah 580 juta ringgit.
wang projek ternakan lembu 250 juta diselewengkan untuk membeli kondominium murah, kondominium mewah. Atau kos perolehan di jabatan kerajaan berkali-kali ganda lebih mahal dari harga sebenarnya. Jumlahkan semua ini setiap tahun dengan angka 28 bilion ringgit seperti mana dianggarkan, bukanlah angka yang jauh menyimpang. Ini masih konservatif berbanding dengan angka Transparency Internasional bahawa ketirisan setiap tahun kerana tiadanya amalan telus melalui proses tender terbuka mencecah hampir 40 bilion ringgit setahun. Ini disanggah oleh Perdana Menteri bila beliau menyentuh tentang PTPTN. Bila orang kampung, anak guru, anak penjaja, anak pegawai rendah berhutang untuk belajar, maka kata Perdana Menteri, pembangkang tak bertanggungjawab kerana menggelakkan rakyat supaya tidak membayar hutang. Ini akan menyebabkan ekonomi negara bankrupt. Tetapi bila kroni maha kaya tak bayar hutang, mereka diberi kata-kata. Terima kasih Jadi Ketua, terima kasih Pematang Pauh. Kita dalam Dewan ini juga mendengar sewaktu yang berhormat Perdana Menteri dan Menteri Kewangan membentangkan bajet Jumaat lepas dalam tajuk ini, ya, iaitu kewajipan membayar hutang. Sebab katanya hutang PTPTN ini bukan satu hak atau keistimewaan, dia satu tanggungjawab. Peringatan yang baik. Tapi pada pandangan Pematang Pauh, kenapakah ingatan yang baik itu hanya Perdana Menteri tujukan kepada golongan rakyat bawahan yang datang daripada kelompok pendapatan isi rumah yang rendah? Ya, Perdana Menteri juga menyebut bahawa pendapatan isi rumah di bawah RM1,500 itu peratusannya 40% daripada kadar isi rumah. Kalau ambil cut off-nya 3,000 pendapatan itu, angkanya sehingga 60% daripada jumlah isi rumah di negara kita. Artinya jurang kaya miskin ini sangat ketara. Dan golongan ini bila menghantar anak ke universiti terpaksa menanggung beban. Dia mungkin peniaga di Pekansari, dia mungkin pemandu teksi, bawa lori, kaki tangan kerajaan pangkat rendah. Tapi inilah sasaran yang Perdana Menteri khutbahkan kewajipan membayar hutang. Tapi bila tauke besar, bukan belajar universiti, tapi berniaga kapal terbang, dan tak boleh bayar hutang, hutang dihapus kira. Dari sudut prinsipnya ada percanggahan yang sangat besar seperti yang disinggung tadi oleh Pematang Pauh. Bagaimana penegasan Pematang Pauh dari perkara yang saya timbulkan? Mana betul, saya kaitkan dengan tidak adanya tekad politik, keberanian berdepan dengan tauke-tauke maha kaya dan hanya mampu bergegar marah kepada rakyat yang hutangnya 15-20 ribu kerana masalah pendidikan. Saya ingin tegaskan yang Tuan Yang Bertuah bahawa masalah pendidikan, hutang memang harus dibayar. Mana-mana perjanjian harus ditunaikan. Al-Quran menegaskan ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud. Betul. Tak boleh kita pertikai. Janji mesti ditunaikan. Tapi soal pendidikan ini, bila kalangan atau golongan pendapatan rendah berhutang, mereka terpaksa hutang kerana kegagalan sistem pentadbiran negara mengurus ekonomi. Negara yang tidak punyai hasil dari minyak dan gas, saya sebutkan Turki tadi, masih mampu memberikan pendidikan percuma. Dan kita dengan negara yang melimpah ranah kekayaan masih membebankan rakyat dengan isu pendidikan percuma. Sebab itu kami bertekad dan jamin insya-Allah dengan tidak seperti mana disebut oleh Perdana Menteri, mula disebut angka PTPTN 48 bilion ringgit.
Setelah kita cabar fakta ini, dia turun hari Jumaat yang lalu 48 turun jadi 30 bilion ringgit. Menteri Kewangan boleh turun 10 bilion tu mudah aja dalam beberapa bulan. Maknanya perkiraan itu salah besar. Kita menetapkan bahawa jumlah yang patut dibayar tanggungan dengan pendidikan percuma universiti ini tidak melebihi 6 bilion ringgit. Dan tidak ada sebab mengapa kerajaan yang punya keupayaan ini boleh berbuat demikian, seperti yang saya sebutkan tadi tentang laporan Transparency International dan juga laporan Ketua Audit Negara. Apa kaitannya dengan belanjawan? Saya akan buktikan apa yang dilakukan oleh kerajaan-kerajaan negeri walaupun tidak diberikan liputan. Ya. Tidak kerajaan negeri Sarawak, kerajaan negeri Selangor, tuan Doktor.